والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Ashabul Fadilah, tuan-tuan guru, para alim ulama, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pada kali ini insya-Allah kita bincang dalam qawaidut tasawuf, kaedah yang keempat. Keluar biasaan mestilah menepati syariat. Apa-apa yang kita tengok luar biasa yang berlaku kepada mana-mana orang, maka jangan sekali-kali kita mudah terpedaya, kerana kita tahu bahawa keluar biasaan ini terbahagi pada dua. Ada yang benar dan baik, ada yang sebaliknya. Ada yang benar dan baik adalah mewakili mukjizat, karamah, irhas, ma'unah. Semuanya ini keluar biasaan yang baik-baik dan benar. Ada yang tidak benar dan tidak baik apabila berlaku dengan cara sihir, sya'wazah atau istidraj yang menyebabkan seseorang itu bertambah kekufuran dan kefasikannya. Sekalipun mujarab apa yang dia buat atau luar biasa apa yang dia buat, maka perkara tersebut dianggap sebagai perkara yang tidak baik. Al-Hafiz Ibn Katsir dalam tafsir Al-Quranul Karim pernah berkata, Yunus ibn Abi al-A'la Abdul A'la As-Sadafi, beliau merupakan sahabat Rasulullah, merupakan murid kanan kepada Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Yunus berkata, aku berkata kepada Imam Syafi'i bahawa Al-Lis bin Sa'd berkata. Al-Lis bin Sa'd merupakan seorang ulama besar di kota Mesir yang hampir sezaman dengan Imam Malik dan juga Imam Syafi'i rahimahullah. Kata Al-Lis ibn Sa'd, "Iza ra'aitumur rajula yamshi 'alal ma' fala tagtaru bihi hatta ta'ridu amrahu 'alal kitab was sunnah." Maksudnya, apabila kamu melihat seorang lelaki berjalan atas air, maka jangan kamu terpedaya dengannya sehingga kamu bentangkan urusannya kepada kitab dan sunnah, adakah berbetulan atau tidak. Tengok orang tu atas air pun boleh berjalan, orang lain mengarung dalam air, dia berjalan atas air, maknanya luar biasa. Kita tak boleh percaya lagi kalau dia mendakwa dia ni orang yang mempunyai karamah, orang yang mempunyai kelebihan. Kita tak boleh percaya lagi, sehingga hal tersebut kamu bentangkannya daripada kitab dan sunnah. Maksudnya ukur dia betul tak dengan kitab dengan sunnah. Macam mana dia semayang ke tak, bagaimana fahaman dia tentang rukun iman, bagaimana keadaan rukun syariat dijaga ke tidak, aurat ditutup ke tidak, akhlak dijaga ke tidak. Semuanya itu diambil kira. Kalau benar dan betul, maka baru betul. Kalau tidak, maka tidak. Bila mana Yunus ibn Abi al-A'la Abdul A'la As-Sadafi berkata begitu, maka lantas Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menambah dan berkata, qasaral Lais rahimahullah, bal iza ra'aitumur rajula yamshi 'alal ma' wa yatiru fil hawa fala tagtarru bihi hatta ta'ridu amrahu 'alal kitabi was sunnah. Kata Imam Syafi'i, telah terkuranglah Al-Lis dalam ibarat tersebut. Bahkan jika kamu melihat seorang lelaki berjalan di atas air, macam sama Lis kata,
dan terbang di udara. Satu pendapat menyatakan wa tarabba'a 'alal hawa. Apa makna tarabba'a 'alal hawa? Duduk bersila atas udara. Siapa tahap tu? Maka jangan kamu terpedaya dengannya sehingga kamu bentangkan urusannya mengikut kitab dan sunnah. Benar ke tidak apa yang Allah perintah dan larang? Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintah dan larang. Adakah dia boleh ikut? Kalau dia boleh ikut betul-betul, maka barulah betul. Jika sekiranya, maka tak betul lah keadaannya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, ini memberi makna terbang di udara lebih sukar dari segi mustahil pada akal atau adab tanpa sebarang bantuan alatan yang lain. Macam mana boleh terbang di udara? Maka yang ini adalah mustahil. Tetapi bukan tak boleh berlaku pada hukum akalnya atau hukum adabnya. Kalau Allah nak, boleh. Tapi adab memang tidak akan berlaku. Ini dipanggil mencarikan adab. Membaca sejarah Islam, kita akan tengok dalam sejarah Islam pernah berlaku bila mana tentera Islam yang terkenal seperti sahabat Nabi bernama Ala Al-Hadrami radhiyallahu an memimpin pasukan tentera, sampai Ibn Katsir meriwayatkan bila mana tentera Rom lari menaiki armada kapal masing-masing, maka tentera Islam masa itu tak ada kapal, dia doa dengan kuda-kuda boleh berjalan di atas kapal-kapal di atas air dan dapat kejar dengan mudah dan dapat menewaskan mereka. Allah beri keajaiban. Tapi alat ni siapa? Sahabat Nabi, orang yang saleh, orang yang bertakwa, orang yang disebut oleh Allah radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha pada mereka dan mereka redha pada Allah. Apa yang terjadi kepada Abu Muslim Al-Khawlani, seorang yang dianggap sebagai mukhadram, yang hidup sezaman dengan Nabi, beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tak sempat bertemu dengan Rasulullah SAW. Orang Yaman yang melawan Nabi palsu akhirnya dibakar dan dia tak hangus. Persis Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, akhirnya dia juga mempunyai banyak karamah-karamah yang luar biasa. Maka kalau kita baca rekod-rekod mereka, mereka terkenal sebagai orang yang saleh, orang yang baik, orang yang bertakwa kepada Allah. Maka menepatilah keluar biasaan mereka, mestilah menepati syariat itu sendiri. Guru kami pernah menceritakan satu kisah. Ada seorang lelaki saleh, dia kalau dekat nak wukuf, dia akan berkata kepada penduduk kampung atau daerahnya, siapa yang ingin nak bawa bekalan, nak kirim kepada keluarganya yang berada di Arafah, beri kepada aku hari bergiam-giam, aku nak ke sana. Dia mungkin bercakap pada hari ke-7, orang kirim mungkin hari ke-9, hari ke-8. Dan apa yang berlaku, barangan tersebut memang sampai. Pelik. Jadi bila pelik ni macam mana ni? Gitulah Saban tahun. Sedangkan tempat dia tinggal dengan Arafah tu jauh, yang mengambil masa bulan untuk sampai. Jadi akhirnya orang tua ini meninggal. Bila meninggal, maka anaknya fikir macam mana nak buat macam Abah. Datang seorang lelaki kepadanya bagi tahu, kalau kamu nak buat macam Abah kamu boleh buat, tapi dengan satu syarat. Kamu pergi dekat Bekiang, kemudian bolehlah kamu buat macam Abah kamu buat. Pada hari yang dijanjikan, dia pun pergilah. Bila pergi, dia tengok macam satu burung besar. Lalu disuruh naik atas burung tersebut. Dia pun naik, dibawa di satu tempat. Kemudian keluarlah
percakapan antara dia dengan burung ataupun satu lagi makhluk lain keluar, kata kalau kamu nak jadi macam abah kamu, maka sembahlah aku. Dia pun mengucap panjang dan dia beristighfar dan berlepas diri. Akhirnya perkara tersebut gaib. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, di sinilah kita faham kadang-kadang banyak sangat dan mudah sangat tergelincir bila sedikit sahaja perkara yang pelik berlaku, maka itu adalah satu tanda kehebatan. Kalau nak berlawan dengan hebat-hebat ni, maka Dajjal adalah sehebat-hebat makhluk Allah yang mana menyebabkan ramai yang terpedaya kerana sihir yang puncak dan tertinggi. Walaupun kita tengok banyak orang sihir-sihir hebat, walaupun kita tengok, maka Dajjal adalah sehebat-hebatnya Allah kurniakan kepadanya, dan ramai pula pengikut. Jadi tidak semestinya benar kalau bercanggah dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintah. Kaedah yang kelima, hakikat ahli tasawuf. Kita nak tahu macam mana hakikat ahli tasawuf ni. Abu Ali Ar-Ruzabari berkata, As-sufi man labisa as-sufa ala as-safa wa salaka tariqal mustafa wa azaqa an-nafsa ta'mal jafa wa kanatid dunya minhu ala al-qafa. Ni jenis orang yang bersastrawan. Dia kata ahli tasawuf yang memakai pakaian bulu atas kebersihan hatinya. Maknanya macam kita telah terangkan sebelum pada ini, kebanyakannya pakai bulu, tapi yang penting hatinya bersih. Berjalan mengikut perjalanan Rasulullah SAW yang terpilih. Dia akan benar-benar komit dengan apa Rasulullah ajar. Dan ini yang kita telah bincangkan pada minggu lepas, bagaimana Bishr Al-Hafi sebagai contoh, dan banyak lagi Juni Al-Baghdadi, Abul Qasim, dan ramai lagi. Mereka akan benar-benar ikut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ikut nas ilahi, dan mereka tak akan berpaling. Begitu juga dikatakan merasakan jiwa atau nafsu dengan rasaan keras. Apa makna? Maknanya dia orang-orang macam ni banyak mujahadah nafsu. Dia puasa sunat, dia bangkit malam semayang, dia berlama-lamaan dalam ibadat, dia banyak berdoa, dia banyak berzikir, kehidupannya berbeza dengan orang lain. Bila ini berlaku, maka prosesan mujahadah nafsu dia itu pada tahap yang tinggi, yang akhirnya dia tidak rebah kepada nafsu, tapi nafsu kena ikut kepada kehendaknya. Dan jadilah dunia berada di belakangnya, yakni ditinggalkannya. Dunia letak di belakang dah masa tu, bukan dunia letak di depan. Dia mengalahkan dunia, dia tak kisah lagi bila sampai kepada tahap ini. Hakikat tasawuf ataupun sufi yang hebat yang sebenarnya. Antara pendapat ulama tentang hakikat sebenar ahli tasawuf, Zunnun al-Misri pernah berkata, para sufi adalah orang yang mengutamakan Allah daripada yang lain. Ahli tasawuf sebenar, dia mengutamakan Allah daripada yang lain. Macam mana tanda mengutamakan Allah? Masuk semayang, masuk waktu semayang, dia tak kata nanti dulu, biar dulu. Contoh, dia akan cuba untuk nak semayang, untuk menyahut hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Macam mana mengutamakan Allah? Dia umur muda, 40 tahun, 45 tahun, masih muda, alhamdulillah, rezekinya melempar ruah, bisnesnya mencanak naik, tapi dia wakafkan sejuzuk daripada masanya, dia pergi ke Mekah buat ibadat haji atau umrah. Dia tinggalkan sedikit kehebatan tersebut kerana dia nak meraih redha Allah Subhanahu wa taala. Macam mana maksud mengutamakan Allah?
dapatan harta benda dia, dia fikir berapa banyak untuk dia zakatkannya, untuk dia infakkannya, untuk dia wakafkannya. Maka dia juga mengimbangi apa yang dia dapat untuk akhirat dia. Dia akan cuba buat supaya mungkin, sehingga Allah lebih mengutamakan mereka daripada yang lain. Jadi bagi mereka Allah lebih utama. Allah lebih utama. Inilah yang bezanya antara kita dengan sahabat Nabi. Kalau orang tanya apa beza antara kita dengan sahabat Nabi, sahabat Nabi dia nak ke dunia dia kaya, tapi Allah lebih. Kita nak ke dunia dan kaya, Allah kurang. Itu bezanya. Kita baca sejarah sahabat yang sedang asyik sedikit dengan kebunnya, kemudian akhirnya dia sanggup untuk wakafkan fi sabilillah kerana ganggu dia dalam ibadah. Kalabazi berkata, ahli tasawuf adalah pada saf yang pertama dalam perjalanan menuju kepada Allah, merangkumi jernih dalamannya, bersih hatinya, bercahaya dadanya, dan begitu akrab dengan Allah. Itu ahli tasawuf. Apa dia? Perjalanan menuju kepada Allah adalah saf yang pertama. Apa-apa yang diajak menuju kepada Allah, dialah Allah bukakan hatinya, Allah hidayahkannya, Allah taufikkannya, maka dia akan jadi macam tu. Dan yang keduanya, dia dalamannya jernih, dengan bersih hatinya, bercahaya dadanya, dan begitu akrab dengan Allah. Zahir dipamerkan, batin juga dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Jadi keseimbangan antara dua perkara inilah yang membawa kepada kebaikan dalam kehidupannya. Ibn Sina rahimahullah menjelaskan bahawa kedudukan akhlak yang menjadi hiasan para ahli sufi dengan berkata seseorang yang orang arif billah ialah seorang yang berani, mengapa tidak, kerana dia tidak takut mati. Seorang yang pemurah, mengapa tidak, kerana dia tidak cinta kepada kebakhilan. Seorang yang pemaaf, mengapa tidak, kerana dirinya lebih agung, tidak dilukai oleh kesalahan insan. Orang yang lupakan hasad dengki, mengapa tidak, kerana ingatannya terisi terang dengan yang maha hak. Itulah hebatnya ahli-ahli tasawuf, tuan-tuan. Kerana mujahadah nafsu yang tinggi, riadah nafsunya yang tinggi, sehingga dia dapat memahami arti sebuah kehidupan dengan sebaik-baiknya. Wallahu a'lam.